Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا وأولادنا وذريتنا وقومنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu lakal syukr. Alhamdulillah, kita bersama-sama dalam halaqah kita pagi ini melalui siaran langsung Islam Menara kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri rahmat pada kita insyaAllah dengan ilmu yang bermanfaat pada kita. Yang daripada ayat kita akan belajar ini insyaAllah ada surah baru, surah Muddathir insyaAllah. Al-Muddathir, satu surah dalam juzuk 29, surah Tabarak. Kita main ke kita tabah dulu. Mari kita mula baca dulu insyaAllah. 2-3 ayat dulu. 2-3 ayat dulu. InsyaAllah ayat kita baca ni kalau boleh kita cingapa pula lepas-lepas ni dah. Ayat semaya suka ni, ayat sedar, ayat ni pandai-pandai ayat pandai-pandai. Kita baca sampai ayat 7 ayat dulu hari ni insyaAllah. 2 patah, 2 kelimah, 2 satu-satu ayat tu dah. Anak-anak benar. InsyaAllah. Mudah baca sekaligus dah, ngam dah dengar. Kalau tak ada baca, dengar dulu dah. Boleh pahala belaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga Allah Ta'ala
rezeki pada kita keberkatan, taufik hidayahnya, rahmatnya, dan menambah kepada kita ilmu dan amal soleh insyaAllah, serta menjadi dan memberi pada kita kebaikan yang banyak melalui apa yang kita baca dan kita dengar daripada surah ajar Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Masya-Allah. Kita baca apa ayat saat ni? 7 ayat. Nah, 7 ayat. Tapi kita tak nak tafsir banyak lagi hari ini. Nah, kita nak mula dengan mukaddimah dulu. Siapa ada pimpinan Rahman, kita berpandu kepada pimpinan Rahman, tengok bab 6. Bab 6 ada surah Al-Muddassir ni. Surah tu tak ada lah. Nah, siapa tak ada tu dengar dulu lah, ngaji telinga dia. Bab 6 ni sebagai mukaddimah surah, kita nak tahu kata surah, setiap surah kita ngaji ni surah Mekah ke surah Madinah. Ya ada situ kita ngaji. Kemarin kita ngaji surah apa ni? Muzammil. Nah, Muzammil. Surah ini diturunkan di Makkah, surah Makkah, surah Makkiyah ya bang. Nah, buat tidak ya setiap surah tu dipala. Kalau surah kita Quran Al-Majid tu kita dulu nah. Ya ke buat di bismillah ada dah. Nah, buat Makkiyah, Madaniyah apa tu. Dulu kita tak reti kata apa Makkiyah, Madaniyah tak ada. Ini kita reti dah lah kata surah ni surah turun di Mekah. Makkiyah tu mana surah ayat ni turun masa pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wahyu turun masa Nabi kita duduk di Mekah lagi. Nah, dia panggil surah Mekah. Nah, surah Mekah. Nah, dan surah Mekah kita tahu, surah Mekah ni surah yang banyak ke uslub atau style ayat tu untuk mengajar akidah. Nak tekan dia akidah. Kalau kita ngaji buat surah Mekah ni, surah Allah Taala hantar ke Nabi dan duk tekan dalam akidah dulu. Royak akidah, mengajar akidah dulu. Nah, tu banyak ayat Mekah lagu tu. Nah, dan kemudian mari surah Madinah, Madinah. Surah Madinah mata surah turun di masa Nabi beralih hidup Madinah dah. Beralih mari Mekah puyuk hijrah daripada Mekah hidup Madinah. Ayat tu di Mekah Nabi terima di Mekah tu dipanggil ayat Madinah dan ayat Madaniyah. Kadang-kadang ayat tu di Mekah tapi yuk zaman masa tu Nabi beralih hidup di Mekah dah. Maka ayat tu tak ada Mekah ke? Ayat Madinah ke? Ayat tu di Mekah. Macam Idzaja. Nah, Idzaja tu ayat Madinah tu. Ayat Madinah panggil. Nah, walaupun ayat tu turun di Mekah. Turun masa Nabi kita buat haji wida. Haji tutai, haji terakhir. Nah, ayat tu dah. Nabi kita lepas pada sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah pergi buat haji. Nah, dekat Nabi nak mati, nak wafat. Nah, tahun yang terakhir lah Nabi kita pergi buat haji di Mekah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu di situ masa Nabi duduk di Madinah turun ayat. Nah, ayat maksudnya ayat Izaja. Banyak lagi ayat lagi ada lagi. Tapi ayat tu walaupun turun di Mekah ia panggil ayat Madinah. Sebab ayat turun masa Nabi beralih duduk di Madinah dah. Tu faham dah. Alhamdulillah, maka ayat ni satu surah lagi ayat ni. Anda pada ayat kita ngaji surah Muddassir ni adalah surah yang turun di Makkah. Nah, turun Mekah. Surah mula-mula ni, surah mula-mula. Nah, reduk bahas bagi kita ngaji tafsir dia. Nah, kata surah ni mana dulu dengar kita ngaji dah kita ngaji dah juzuk 30 Iqra tak ngaji dah Iqra. Amal ni nak kena tak ada rung Iqra nah. Kita ngaji ambil surah panak-panak tu dah. Kalau sebenarnya sahihnya surah gapo tu mula-mula Al-Quran kita 30 Jun ni iaitu surah Iqra. Nah, tu banyak ke ulamanya dia berat kata surah Iqra lah. Tapi ada juga duk bahas kata Iqra dengan Muddassir mana dulu. Dah. Iqra dengan Muddassir mana dulu. Tu kita mau tengok lagi ni dah. Tapi yang penting surah ni turun di Mekah, ada sebanyak apa ayat? Surah ni ada apa ayat? 50 ayat. Bunyi banyak ya. Nah, tapi bila kita baca sungguh pandai ya. Nah, tengok kerana satu-satu ayat tu dua kelima songkam dah. Ya ayyuha al-muddassir. Dua patah ya, dua kelima. Pandai-pandai dah. Pandai-pandai ayat dia. Nah, walaupun banyak ayat tapi satu-satu ayat dia pandai. Nah, mudah kita ngapa. Insya-Allah. Nah, so ayat hak panjang lah surah ni.
ayat duk ni boleh bakit dekat tengah tu. Duduk dekat tengah tu. Dia surah ayat apa? Ayat 31 tu, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah tu. Dia panggil tu so. Lepas tu lagi anak-anak belaka apa su. Apa su. Subhanallah. Muzammil baru ni pun anak-anak juga. Muzammil baru ni. Ada sebanyak 56 ayat dah. Dinamakan surah Muddathir. Nama surah ni nama Muddathir. Nak serupa dengan baru ni Muzammil, wazan tullah dah. Muddathir, Muzammil. Mana pun nak baca lah lain tapi makna serupa dah. Muzammil dengan Muddathir mana yang berselimut. Yang berselimut. Yang berselimut ni Nabi Tuhan bagi ke Nabi gelar. Nama Nabi Muzammil Muddathir tu Tuhan gelar Nabi. Orang dak selimut. Orang selimut. Sesia ke apa tak ada? Ya, homkai. Homkai. Hatu mana Muddathir dah. Mula-mula panggil kita ada buat nama anak Muddathir pun ada Muzammil pun ada buat nama dah. Tapi yang penting maksudnya Muddathir mana apa? Yang berselimut, homkai kalimut, ambil kalimut 5 gitu. Subhanallah. Karena apa lebih panggil Muddathir surah ni? Karena surah ni adalah telah Allah Taala perintah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bangun dan tampil menyebarkan Islam. Dah tidur, dah selimut ke? Mana keadaan orang dah tidur lah tu dah. Selimut lah keadaan tidur. Supaya Muzammil juga barang ni. Surah ni pun suruh bangun juga. Lepas panggil, kum. Suruh bangun, kum. Sama ada kum. Mana bawa dalam Muzammil ni, kum ke? Ya ayuhal Muzammil, kum. Kumil lail. Hak ni, kum fa'an zir. Suruh bangun gimana? Gerak bangun dah. Pada duduk selimut saat ni, bangun suruh kereta suruh pergi. Gimana ni? Pergi dakwah, kerja dakwah. Dah bangun pergi kerja dakwah. Fa'anzir, pergi kerja dakwah. Anu suruh baru ni bangun suruh semaya malam. Bangun Muzammil bangun duduk tidur bangun duduk selimut tidur tu suruh bangun pergi semaya qiyamul lail. Allah. Hak ni suruh bangun pergi kerja dakwah. Suruh pergi dakwah orang manusia masa tu. Kata-katanya ada tafsir lagi tempat membaca hadis. Kemudian lagi surah ni juga, dalam surah ni kita ngaji supaya bangun dan tampil menyebar Islam. Bangun pergi ajar Islam ni. Dan dalam masyarakatnya, dalam sangkum. Allah, kena bangun lah, dia tidur lah. Surah ni lah surah katanya surah Nabi dilatih jadi Rasul. Surah tentang Nabi jadi Rasul. Kita surah Iqra kita tak ngaji lagi dah. Ngaji dah, ngaji lama dah. Apa terlupa dah. Iqra adalah surah mula-mula ayat Quran tu mari tak ada suruh ngaji lagi, tak ada suruh buat apa lagi. Suruh Nabi ngaji. Suruh ngaji. Bila Islam like ni hai rian kau. Tuhan suruh mari ngaji. Ngaji semua ni tak ngaji mana 30 juz ni. Kalau tak ngaji nak tahu kan dah. Hak tu suruh ngaji tu. Sebab tu Islam mula-mula mari suruh ngaji. Suruh ngaji. Mula tu surah Iqra tu. Lepas tu surah yang kedua pula. Surah yang kedua pula turun surah Muddathir ni katanya lepas ada Iqra. Ikut dalam hadis. Ikut dalam hadisnya. Mari kita baca sini dulu. Lepas tu saat ni bahawa Nabi tu suruh Nabi bangun pergi dakwah. Pergi masuk masyarakat, kena sangkum, kena pergi kecek dengan orang lah, kena pergi ajak orang, royak kat orang tu, suruh royak tu. Dengan memberikan isi dakwah Nabi ke apa? Isi dakwah Nabi. Nabi kecek dakwah ni tak dua perkara. Satu, memberi peringatan dan amaran. Giwi aja royak, atas ni ada akhirat, ada azab, apa semua ni. Royak tu.
Karena manusia tak tahu kata ada gapur nanti kita anak kenal pada mati nah. Nah, lepas kata mati di tanah baju itu lah. Nah, tapi kalau Islam lah mari royak semula kata lepas dah mati kita ni hidup semula. Nah, lepas tu main nak balas segala amal yang kita dah buat hari ni, ya Allah. Nah, subhanallah. Takutnya kita nak gitu. Mikir akhirat ni rasa takut nak gini buat kan, takut benar nak tak gini. Kalau dia tu kata tak ada lagi tak apa tu. Waktu kita ngaji le surah mana minta ngaji mana surah ni. Katanya dia baru dia mati. Nah, dia pesan wasiat ke anak dia suruh bakar mayat dia sana. Nah, suruh bakar, wecu, lepas tu ambil mayat dia, ambil debu-debu hari ni, kita tabur oleh air tu. Kita tempat air, apa angin kuat. Nah, kita tabur tempat angin kuat. Lepas tu kita tabur oleh air ke apa rata-rata tu. Nah, baru dia mati ni hadis satu habis dia. Nah, subhanallah. Lalu nak tanya apa? Nah, apa muak gitu? Dia tu aku takut tu. Nah, aku takut. Nah, akhirnya ni mayat dia pun nak kata hancur setara tu pun tak tahu pupuk angin di mana, air bawa pergi ke mana tu. Nah, seperti tengok nampak mas sekali kita tengok sepengak kesia dia buat lah ni. Nah, kafir buat dan buat dia mayat debu dia tu. Nah, ada silah juga tu ada silah juga. Tapi silahnya dia ni bukan buat kerana gapo dak, tapi dia takut nak jumpa dengan Tuhan. Nah, itu dia beriman atau Tuhan ada. Nah, ada mana ada buat lain tak beriman pada Tuhan, ada. Buat nampak urut itu ya. Nah, Allahu Akbar. Ini tempat kita kena pergi. Nah, kena jumpa. Nak Nabi, kerja Nabi ni kerja Rasul. Kerja Rasul ada lagi kerja dakwah orang. Royak ke orang. Ngajar telah ni kat pengajar salah satu daripada kerja dakwah ni. Ngajar nengsu daripada kerja dakwah. Nah, tapi kita ngajar bila kita ngajar ni ada payah ya moga orang mari sendiri. Adapun dakwah ni kita pergi pada orang nak ke tak usah kena royak. Nah, kita ni ngajar, kalau ngajar ni royak pada orang nak ya. Orang tak usah tak gitu dah. Waktu beza tu ya senang sikit orang ngajar ni. Nah, adapun kerja dakwah Rasulullah ni orang tak usah tahu mana pun kena royak. Nah, dia dengar. Allah waktu payah tu. Dah bagi telan ni tak lewat dia lah dah. Dah. Mari jalan mari dah pun tak nak apa dah. Dia mau tanya tak royak lagi. Nah. Mau tanya tak royak lagi. Tanya tak gimana nah. Dak dia tanya tahu dah kata kita nak mari kok ni. Tengok bubuk bawa buk lagi apa. Tapi tak boleh nak royak. Nah. Lepas tengah masa-masa dulu kita ingat 30 tahun lepas dah main ngaji satu kat tempat ni kena playground nak buat gin motong dulu. Buat pergi motong dulu bawa baju baru, bawa baju kita nak pergi beledi. Kan kita sungguh ni. Nah. Kerana manusia tempat kita nak ngaji Quran dulu ni payah. Dia mau tuduh kata ngaji Wahabi. Ngaji tafsir ngaji Quran gini dia kata tuduh kata salah. Allah gitu lalu nama kita ni. Nah, gitu lalu nah. Tak nak boleh reti Quran gini. Nah. Mungkin lepas lama-lama dah kata ngaji Quran ni ngaji baca saja ya. Kalau ngaji tafsir ni bukan dia. Nah, bukan tak ada yang kita. Nah, bukan lapis kita nak ngaji tafsir ni. Ada lagi ramai lagi percaya lagi tu. Kemudian mata dah kerja Rasulullah. Nah, panggil jauh dah. Nah, kerja Rasulullah ialah kerja dakwah. Katanya ayat ni lah Tuhan mari tentang Nabi mari latih Nabi jadi Rasul. Nah, ada pun jadi surah Iqra tu tak tentang lagi surah tu. Nah, setengah katanya ulama panggil surah Iqra tu sebagai nabi baru. Nah, tapi bila mari surah Mudassir ni jadi rasul lah, jadi rasul dah. Rasul dengan nabi tikah mana tu? Beza mana makna dia? Kita bagi kata. Nah, besok Rasul ni kena menyampai, dia kena pergi dakwah. Adapun nabi ni tu hatta wahyu ke dia seorang, dia tak kena ke dakwah dah. Nah, ia untuk amal pribadi dia. Wallahu a'lam. Tu beza dia. Nah, kalau antara antara Rasul dengan nabi ni, beliau ya tak tanya kita mana beza Rasul dengan nabi. Nah, ada setengah orang tu jadi nabi saja ya. Banyak nabi waktu nabi daripada dengan Rasul ni bilangan nabi, jumlah nabi ni banyak daripada Rasul lagi. Nah, banyak daripada Rasul lagi. Ada Rasul ni bila jadi Rasul dah jadi nabi. Nabi pun ada tadi dia. Nah,
Tapi kalau jadi nabi ni belum tentu jadi rasul. Dah. Jadi nabi belum tentu jadi rasul. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hatulah hijrah rasul. Nah, Tuhan hantar nabi surah ni adalah untuk suruh nabi pergi hijrah dakwah. Nah, hijrah dakwah. Nah. Nabi berselimut ialah sebagai sekembalinya dari Gua Hira. Bila Nabi selimut ni? Nabi selimut bila? Dah. Nabi selimut ni dia kita tahu dah dalam kisah kita ngaji surah Iqra mula katanya Nabi dia bila umur katanya setengah tu kata umur 40. Ada setengah kata umur 35 30 ni. 30 ni tu Nabi dah mula-mula pecah diri daripada masyarakat tapo oleh Gua Hira. Tapi usahanya kata 40, umur 40. Situlah Nabi buat berkreasi suruh isteri dia Khadijah radhiyallahu anha. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pun bawa berkreasi untuk bercadar dia hidup tak Gua Hira. Gua Hira kalau kita duduk Mekah, biasa kenal belaka pergi Mekah kenal dah. Pergi ziarah bawa tak usah pergi tengok Gua Hira. Gua Hira tu bukan rendah tu, tinggi dia. Kita duduk di Baitullah ni, kalau kita duduk di Masjid Haram ni, nampak dia. Kemudian Nabi duduk situ lah, duduk tapo, duduk pecah diri. Kau tu tak ada apa dah? Tak ada agama apa lagi. Nabi duduk cari agama panggil. Nabi duduk cari agama. Ni dalam surah Iqra. Sebab surah Nabi nak kita apa boleh terima surah Iqra tu. Amal tengok hadis dah. Hadis Bukhari kami diceritakan oleh Yahya. Hadis panjang dia dah memang ringkas sikit. Pak sahabat sendiri pun duk tanya-tanya kata, surah Mudassir ni kok mana dah dengan Iqra tu. Aku juga tanya Jabir bin Abdullah mengenai hal ini dan aku katakan padanya sama seperti apa yang kau katakan pada aku. Banyak cerita atas depan tu dah. Kata Jabir, kita ringkas cerita Jabir ni kata, aku tidak cerita kepadamu melainkan apa telah ku cerita diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kami. Boleh-boleh turun ni. Nabi doakan kepada Jabir, Nabi kata aku beriktikaf di Gua Hira. Nabi beriktikaf di Gua Hira. Kalau tangan tapo lah. Iktikaf ni tapo so kita panggil tu. Alhamdulillah. Tapi letak Islam ni tak ada tapo. Mereka iktikaf ya. Tapo pecah diri, lari diri seperti agama lain sepanjang hidup, gapo Kristian, Yahud pada Buza gapo tu, duk dalam gereja, duk dalam wak dia panjang hidup. Tak ada Islam gitu. Tak ada. Hanya adanya hak Nabi kita buat ialah hak ada siapa jadi syariat Allah ni iaitu iktikaf di 10 awal dan 10 akhir. Ramadan ke apa semua tu Nabi buat contoh benar tu. Atau iktikaf semata-semata kita geduk ala duduk dalam masjid sementara nanti semaya ke apa tu lebih besar. Iktikaf ni Nabi dia iktikaf di Gua Hira. Kau ni tu ada Nabi ada apa lagi tu. Ada apa lagi. Dan setelah selesai beriktikaf sudah Nabi iktikaf tu Nabi buat masa camkat jugalah masa mana nak iktikaf. Lepas tu berapa masa Nabi turun. Aku pun turun daripada bukit sana, turun bom ini. Turun bom ini. Tak bukit pun sepek ada. Apa dah? Hak sepek tu gua tu. Gua Sur. Aku pun turunlah ke bumi dan tiba-tiba aku dipanggil. Lepas tu Nabi dengar suara orang panggil. Nabi turun pada Gua Hira ni. Dipanggil lalu aku pun tengok kananku, sebelah kananku. Tapi aku tidak melihat apa-apa, tak nampak gapo. Kemudian aku paling pula ke sebelah kiri. Tak nampak gapo juga. Di sana juga aku tidak melihat apa-apa, tak nampak gapo juga. Ternampak gambar Nabi di sini dah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku menulis, tengok sebelah kiriku, di sana juga aku tidak melihat apa-apa. Aku melihat ke depanku, tidak dapat melihat juga, tak dapat gapo-gapo, bunyi suara panggil. Aku melihat ke belakangku, tidak juga melihat apa-apa, tak nampak gapo. Kemudian aku angkat kepalaku melihat ke atas. Di sana aku melihat sesuatu. Nampak atas.
Nah, nampak ke apa? Iaitu malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril. Nah, subhanallah ni. Nah, lalu pun aku pulanglah mendapatkan Khadijah. Tengok Khadijah, kata-kata dalam hadis lain pula, Nabi tengok malaikat Jibril itu penuh langit. Penuh langit. Nah, kok tu nampak, tengok nampak nampak. Nah, subhanallah. Nah, aku pun pelik. Takutnya Nabi, dalam hadis ni tak royak Nabi takut, Nabi pengset. Nah, Nabi takut tu, lalu Nabi kelik pada Khadijah. Dah. Nabi kelik, Nabi kata selimutkan aku dan curahlah air dingin ke atasku, sejuk atasku. Nah, dah selimutku. Oh, Rasulullah tengok malaikat dah. Kita orang tua pengen tengok hantu demam. Nah, ni tengok malaikat dah, Nabi tengok malaikat. Nabi tak pernah tengok. Nah, tak pernah tengok. Inilah mula-mula kata dak Nabi tengok. Dah. Ujar beliau lalu mereka pun menyelimutkan aku dan mencurahkan air dingin ke atasku. Nah. Tu asjuk. Nah, asjuk. Lalu itulah turunnya ayat ya ayyuhal muddatsir. Nah, tengah Nabi duduk selimut rumah dia itulah. Nah, turun ayat ya ayyuhal muddatsir. Hei orang berselimut, qum fa'anzir. Bangun kerja ke apa? Kerja dakwah. Gi peringatan, gi ajar orang. Nah, wa rabbaka fakabbir sampai ayat warrujza fahjur. Sampai ayat situ. Ayat berapa ni? Kita baca habis ni. Sampai ayat tu. Nah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Muslim dan dari saluran Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah katanya, aku telah dikhabarkan oleh Jabir, ini hadis lain pula. Nah, Ibnu Abdullah katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang masa keputusan wahyu dan dalam cerita itu beliau bersabda, waktu aku berjalan tiba-tiba aku dengar suara. Kata hadis ni Nabi dengar mana? Nabi baca ke mana ni hadis Nabi jumpa ni? Katanya Nabi diterima wahyu dah sekali di masa Iqra tu. Pada Nabi baca Iqra, malaikat Jibril baca Iqra tu. Nah, lepas tu Nabi tak nak baca, malaikat peluk dia. Lepas hekkan surah Iqra, Nabi terima Iqra tu, nah, putus wahyu. Ada turun wahyu. Nah, ada turun wahyu. Ada turun wahyu tu, maka hak ni pula. Nah, Nabi naik bukit dan gua Hira pula tu, lepas ada tu, nah turun pula wahyu ni. Ni hak wahyu yang kedua kata. Nah, tentang masa keputusan wahyu dalam cerita itu beliau bersabda, waktu aku berjalan, ni Nabi kelik pada gua Hira kali yang kedua. Nah, tiba-tiba aku dengar suara di langgar, kita baca hadis ni. Nah, ini dalam ayat ni katanya surah Muddatsir ni turun lepas pada surah Iqra. Nah, Iqra. Nah, Nabi kelik selimut surah tu, telah turun surah Muddatsir. Nah, surah Muddatsir. Subhanallah. Nah, subhanallah. Tuhan nak tentang Nabi jadi Rasul, suruh hijau dah. Tak boleh tidur dah. Tak boleh selimut dah. Nah, kum. Nah, mula kum. Nah. Kemudian tu banyak cerita kita kan baca semula tu. Nah. Tapi dalam surah ni ada banyak 56 ayat saat ni. Gapo kata adalah ni? Kita nak tahu tu dulu. Nah, ini mukadimah dia. Gapo kata kita nak ngaji dalam surah ni, dalam ayat ni. Nah. Satunya isi-isi kandungan. Serupnya dalam surah ni adalah surah ayat gapo menerangkan arahan-arahan Tuhan suruh. Nah, dalam surah ni Tuhan suruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala perintah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan dakwah Islamiah. Inilah surah ni kita nak ngaji supaya kita pun nak ambil perintah ni. Nah, sebab ni perintah dakwah ni, nah perintah Rasul jadi Rasul ni tak boleh dah jadi Rasul lepas Nabi Muhammad ni. Nah, tapi kerja Rasul, nak jadi Rasul tak boleh, jadi Nabi tak boleh kita ni. Tapi kerja Rasul boleh kerja. Tak ada senguan. Lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Kadar kita kemampuan kita lah. Nah, kemampuan kita. Maknanya alhamdulillah kerja dakwah, kerja lah sebab-sebab kerja. Nah, kerja sebab-sebab kerja. Lepas dah kita ngaji surah ni insya-Allah kita pun nak kerja dakwah kata. Nah, lagu mana kita boleh mampu, kadar mana kita buat kadar tu. Nah, kadar cungek orang mari sini ke. Nah, tak apa dah tu kerja dah tu kita. Nah, ataupun tak ada buat dengan tangan dah, tak ada buat dengan mulut, tak ada buat apa buat contoh dah.
Dakwah kan ni, dakwah Islam ni atas kita pakai Islam, duduk senyum manis dengan orang, tunjuk akhlak molek dengan, tu satu kerja dakwah dah tu. Nah, kerja dakwah juga tu panggil tu. Nah, kerja dakwah ni banyak. Nah, banyak kerja dakwah ni, nah, banyak live, banyak cara. Nah, yang pentingnya kita nak kerja dakwah. Lepas dah kita ngaji surah ni, kita nak azam dalam hati kita, aku nak kerja dakwah Islam kata. Aku nak ajak orang pada Islam agama Allah kata. Nah, tengok ada orang kafir, orang Europe, orang mana, orang Cina, orang mana orang ni. Nah, bila masuk Islam pak tu, kerja dakwah lah dah orang. Nah, azam nak dakwah ibu bapa dia, nak dakwah ibu ada beradik dia. Nah, pak kita lah rumah dak anak kita, dia semua tu. Nah, nak cucu kita gapo tu, kok tak nak faham Islam lagi, kita kerja dakwah kita tu, kita tanggungjawab kita tu, kita tahu dah lah. Nah, wah tak pandai banyak, awak ya sikit tu. Nah, ya sikit. Ni insya-Allah dah. Mata kerja dakwah ni kerja mulia, kerja Rasul, tapi apa dah? Tak ada senguan. Kerja dia tak ada senguan. Nah, tak ada senguan mata tak ada camkat dak tu. Rasul ya kerja. Nak orang ni ada kerja. Kita retino, nah, mata retino ni tak ada kena kerja dah boleh kerja belaka. Nah, tamnai Rasul tak boleh, tapi kerja dia boleh. Tu faham molek. Nah, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam Tuhan suruh Nabi. Nah, mula-mula surah ni Tuhan suruh Nabi kita kerja dakwah. Nah, iaitu ambil daripada ayat 1 sampai ayat. Kalau nak kerja dakwah ni memangnya payah. Nah, memang payah. Nah, bukannya mudah dak lah. Nah. Lepas tu Tuhan buat cedal lah kerja dakwah ni gapo kata. Ambil 1 sampai 7 tu apa panggil Tuhan hantar suruh kerja, lepas tu kena cedal gapo kata. Kena buat kana kata nak kerja dakwah ni kena ada gapo kata. Ni kita ngaji semula tu nah. 1 ayat 47. Kemudian dalam surah juga lalu diperintahkan supaya baginda bertabah hati. Nak kerja dakwah ni koyak leleh. Kena sabar banyak. Nak kerja dakwah ni kena sabar banyak. Kerja besar, kerja payah, kerja mudah-mudah dak. Tuhan koyak kalau dah kerja kena tabah hati tu kena oton nah. Kena cekal hati. Kena gagah hati kita tak lemah-lemah dak. Allah, ayat tu dah. Dalam menjalankan tugasnya yang besar itu, nak kerja besar ni kena hati kerah lah, nah, hati gagah, hati tak salah satunya nak gagah hati tu kita ngaji surah Muzammil bagian itu, Allah tu apa nak fuk hati, nak fuk badan kita we kreng. Nah, iaitu banyak dek dengan Tuhan, menajak dengan Tuhan banyak, zikir dengan Tuhan banyak melalui qiyam mulai. Tengah hari ni boleh semaya ke tapi tak ada masa dekat dia gaduh. Nah, waktu kita ngaji surah Muzammil ni tu. Nah. Turun lepas tu surah Muzammil. Nah. Dan janganlah hiraukan. Tuhan suruh Nabi pergi dakwah, Tuhan tahu dah kerja dakwah tu bukan kerja mudah. Tuhan ajar Nabi suruh kerja suruh gagah hati dan janganlah hiraukan tentangan golongan yang kufur. Tuhan tahu dah kata orang netem ni. Orang lawan ni pergi dakwah orang ni, ajak orang ni. Nah, tapi jangan hirau. Nah, jangan hira. Allah, nak buat tak hira lagu mana. Jangan hira tu boleh mudah tapi nak buat tak hira tu lagu mana. Tu kita akan masuk dalam tafsir banyak lagi lah dah. Kerana mereka akan dikecewakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tu rahsianya. Dah. Apa tak hira tu? Maksud takut buat dia tu. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Tuhan sebab Tuhan akan tolongmu. Tuhan akan orang tak benar pun orang lawan mu ni. Oh tu sedap. Nabi tak situ tu tunya kita dakwah ni kena duk situ. Kalau takut manusia seria demo ke apa tak boleh kerja kita. Nah, kita dah menjeling tak boleh lah kita nah. Apa tajak tu? Tahu apa boleh tajak jeling. Nah, jeling tak boleh dah. Belum lagi kita makin demo, belum kali awak demo. Nah. Subhanallah, kita dengar berita kemarin di Kanada. Seorang Islam kita duk jaga masjid. Dia duk seumur 30 tahun dah dia duk jaga masjid situ. Dia Masjid Ansar. Nah. Ya masjid minta ingat nama dia panjang bahasa Inggeris. Nah. Kemudian tengok dia duk cara keselamatan kebersihan masjid sat ni. Nah, di Kanada berarti Kanada kali dua ni. Nah. Kemudian bunyi suara tepik. Orang duduk dalam masjid tu bunyi suara tepik, wakak tu baik tengok bunyi suara sakit lah. Nah. Orang tu baik tengok nama apa Hafiz kawan. Hafiz baca dia. Nah, kena 4 call lah. Nah, 4 call demo kena 9 demo tu. Nah, subhanallah. Tu praktik hari 2 ni. Dalam seminggu ni ya. Dah berita tengok berita dalam seminggu ni. Dalam minggu ni. Nah,
mati lalu dah. Dah. Itu di Kanada, Atik Kanada. Nah, seorang jatuh kuruh tu pun nampak dalam video. Dia lari dah tu. Nah, pat kena pisah dah. Nah, subhanallah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Hari dua ni juga di Indo. Di Indonesia, seorang pendakwah besar Ali Jabir, nama dia Syekh Ali Jabir. Dia tengah-tengah duk ngajar, duk buat percara budak dengan budak dah tanggung di depan masjid. Pakat dengar belakang. Seorang budak baru mari umur dah 20 mari. Mari hungar derah, ambil pisau, nak tekan sini dah kan nampak cara dia tu. Tapi boleh Tuhan tak kedai lagi dah. Ya akak tangan gini dia kena sini. Kena tahan. Dah kicir terus nah, patah pisau. Subhanallah. Ini saya lihatkan itu semua tu adalah kejadian kepada orang yang hijau agama. Hijau agama. Tapi berita dia kata orang gila. Gila kerana pilih orang. Nah, pandai kena orang gila tu. Nah, kita pun gitu kalau ada apa-apa, nah, orang gila. Nah. Ya Rabbi ya Allah. Itulah ada ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala jamin nak tolong, tak usah takut siapa. Mukhrijah dakwah ni renete, ada renete. Nah, gitulah kita royak ngaji. Nah, kita tahu lah. Siapa nak kerja ni kena tamcai lah. Kata ada bukan jalan kita nak jalan dakwah ni bukan jalan tabur dengan bunga dak. Madai doi dok kulap. Tapi penuh dengan duri-duri. Penuh dengan ranja. Subhanallah. Kerana mereka akan dikecewakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa ni lah akan kalah buat tu. Sebab tu 23 tahun Nabi kerja dakwah. Mula betul jak suara. Siapa jaya Islam seluruh dunia hari ni. Alhamdulillah kita sampai Islam pak kita hari ni. Ini doa ayat ni masa turun mula-mula pada tahun 1442 tahun ni lah kita ni ayat ni turun. Dah 1000 tahun Islam sebar sampai kita hari ni. Kita dapat timur alhamdulillah. Maka pada tu setelah menerangkan lepas tu suruh royak suruh kerja dakwah, para royak bela-bela nak cedek gapo gatik, nak kerja dakwah ni kena tremprom gapo gatik, kan tremprom dalam nak kerja dakwah ni. Setelah menerangkan sebab-sebab yang menjadikan golongan yang menentang kebenaran itu kufur deraka. Dalam ayat ni pula tu royak. Apa? Sebab-sebab apa manusia ni kufur? Hak tak oseh tu. Bila pergi dakwah kerja dakwah ni, ada hak tak oseh, ada hak neteh. Deh. Mak kita ada tak neteh? Kalau neteh bukan Islam, kita rasa tak apa, sehingga lagi. Tapi ada bosan gini, kita ngaji Quran gini, ngaji tafsir gini, orang ada neteh dia bukan orang Islam. Orang nak Quran juga. Hak tu tak faham. Orang dah nak faham, nak ngaji Quran tapi tak usah ngaji Quran lagi ni. Apa faham? Apa maksud tu? Patut tuduh gitu, tuduh dia tak usah bukan dia dak. Dia kata kena tuduh lah apa sebab dia tak ngaji tu. Maka di sini tu ayat sebab menjadikan golongan menentang Nabi ni, neteh Quran, neteh benar-benar dah sungguh. Kufur neraka, lalu ditegaskan mana ayat tu? Tuhan tegaskan kata bahawa Quran ini adalah satu peringatan yang sangat besar pengajarannya. Tuhan hantar Quran mai kita ni untuk sebagai peringatan. Kalau tak ada Quran sudah kita daripada mana? Edan ni kita. Tahu cahaya belaka, semua belaka. Ya kerana manusia ni ya suruh buat siap dah lah diri dia tu ia adalah makhluk yang kena ada tempat dia sembuh. Sebagai abid. Sebagai hamba dia. Sebab tu tengok kafir pun, kafir tak ada Islam pun dia sembuh kat dia. Dah. Semua cara dia. Dah. Dia kufur tak mana pun sembuh kat dia. Dia nak Tuhan tu. Tapi tak kenal Tuhan siapa dia. Maka Islam lah mai royak sebenar tu Quran ada kita ada dengan Nabi Rasul mai royak kata Tuhan jadi muni adalah Tuhan Allah dan sembahlah Allah. La ilaha illallah. Tak saya terima. Tak saya terima. Tu settle, kerja settle lah tu. Kerja settle. Bawa Quran lah mari turun mai royak. Mana Quran ayat lain ni? Hok tu ayat Quran mari dah. Duk mana ayat tu? Duk balik belakang-belakang ni. Inna hadza illa Ini ayat belakang dah lah. Duk ayat Tuhan Quran kelebih Quran ni apa ni duk belakang ni.
Quran lah satu-satu peringatan yang sangat besar pengajarannya. Maka siapa yang mahu beringat, Tuhan ada ayat kita dalam surah ni. Nah, siapa nak reti, siapa nak beringat, siapa nak takut, dapatlah ia ambil peringatan daripada Quran ni. InsyaAllah, alhamdulillah kita dah ambil dah ni dah. Untuk keselamatan dunia dan akhirat. Nah, kemudian dalam surah ni juga lagi kita tengok ayat-ayat 7, 8, 9, 10, 11 tu dia ayat dah ayat belah. Nah, ayat akhirat. Kalau mu tak saya beringat, tak saya ambil ajaran Nabi ni, ajaran Muhammad dah ajar ni, ingatlah mu ada hari akhirat nak mari. Tu hari yang mu lepas dah mati, Tuhan akan bangkit mu semula. Hari tu dipanggil hari apa? Hari Yaumun Asir, hari sangat susah. Nah, Tuhan ayat hakimat. Nah, ayat hakimat dah belah. Ayat ni ayat akidah. Nah, surah ayat muka ayat itu ke akidah. Ambil ayat 8 sampai seterusnya tu. Nah, ayat akidah hari kiamat. Percaya kata. Kalau mu tak percaya atau ada orang Nabi Muhammad tak ayat ni, maka mu nanti rasa dalam hari kiamat esok ni. Hari kiamat akan mari. Nah, Allah, hari tu dipanggil Tuhan panggil bila hari kiamat nak mari? Bila tiup sunnah sangkakala. Nah, bila hari tu nak mari, ada sunnah sangkakala mari terang dulu. Nah, la ilaha illallah. Allahu akbar. Tapi galiknya orang tak usah beriman ni, buat anak buat natan ni. Buat kayu. Buat ada harta. Nah, buat ada lebih. Sebab tu kita beriman tu dah. Kita minta jauh lah pada jadi orang kaya yang sombong. Nah, Allahumma inni a'udzubika min kulli ghinan yutghini. Biasa kita ngaji ada ayat tu. Allah aku minta berlindunglah dengan daripada kaya jadi aku ni sombong. Yang mensombongkan aku, yang menjadi aku zalim. Mek mana doa tu Ayat 5 perkara Nabi minta jauh. Dah 5 perkara Nabi doa semua lepas maya khasnya. Dah minta jauh daripada 5 perkara ni. Allahumma inni a'udzubika min kulli amalin yukhzini wa a'udzubika min kulli amalin yulhini. Wa a'udzu bika min kulli sahibin yurdini wa a'udzu bika min kulli faqrin yunsini wa a'udzu bika min kulli ghinan yudghini. Nak cari mana doa ni Ada dalam wirid semaya dah. Aurat wirid semaya. Nah. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada amalan yang menghinakan aku, menjadi aku malu dengan sebab amalan. Wah amalan tapi hina aku, tak boleh aku mulia edak. Nah, waliknya buat amal Tuhan tak terima lah. Mudah-mudahan minta jauh daripada amalan Tuhan tak terima dah. Amalan mukhzin, ikhzin. Minta berlindung ya Allah daripada apa? Ni duduk sini. Dalam kita tengok dalam muka G8. Aku doa sipsam dalam wirid semaya dah, dalam wirid semaya. Nah, aku sipsam. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada amalan yang menghinakan aku, dan aku minta berlindung denganmu daripada tiap-tiap kawan yang membinasakan aku. Saing makan saing. Minta jauh pada saing makan saing. Saing peran mesa. Nah. Saing dah, tapi laki tiga kita. Minta jauh juga. Nah. Wa a'udzubika min kulli amalin yulhini, minta berlindung denganmu daripada amal-amal angan-angan yang melalaikan. Angan-angan saja wa amal dak ali. Ya Allah, astagfirullahalazim. Dan aku minta berlindung wa a'udzubika min kulli faqrin yusini, minta berlindung denganmu daripada tiap-tiap kepapaan yang melupakan aku. Sesat siapa lupa agama, tak ada nak pergi ngaji, tak ada nak mikir agama. Nah. Wa a'udzubika min kulli ghinan yutghini, dan aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada tiap-tiap kekayaan yang membawa aku kepada melampau batas. Jadi sombong, jadi taghut. Nah, jadi taghut. Ni orang menentang Nabi masa tu ialah sebab-sebab yang menjadikan golongan menentang saat ni ialah kerana dia lebih. Nah, dia lebih, biasa dia lebih. Dia tak khabar. Nah, Tuhan kata dalam surah Iqra, Tuhan kata apa ni? La surah Iqra. Nah. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia akan jadi yatgha, taghut, sombong, takabbur, zalim. Bila ar-ra'ahu istaghna. Apabila dia nampak diri dia cukup ada belaka, situ mula dia sombong. Nah, kaya. Nah. Hari kita tengok sini nah, habis dah. Nah. Kemudian siapa nak doa saat ni? Nah, minta jauh daripada sesak kaya jadi sombong. Nah,
Bahkan kita boleh baca doa saat ni boleh 5 perkara untuk jah pada amal saya jahat, saya jahat, saya berkhianat kita. Untuk jah pada angan-angan malas buat kerja, habis dak angan saja, angan majnun panggil. Untuk jah pada galik-galik, Untuk jah pada fakir yang melupakan, Ada tak saya mari sini, tak saya ngaji kerana apa? Tak ada, kita kena kerja, saya duit. Ada. Dia jawab gitu senang-senang dia. Demo tak apa, demo duit, demo kaya dah. Kaya belaka kita mari ni ni. Ada kecek lagi tu tak saya ngaji tu. Dia lah kata. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah ibu ayat kita baca hari ni ada gapo gatik. Itu ada ayat kita akan ngaji surah Mudassir ni. Dalam pada itu akhir ayat dalam pada itu akhir ayat surah ni, akhir-akhir surah ni tiadalah mereka dapat beringat mereka jika dikehendaki Allah. Hanisa ni kita kena kehendak Allah. Kita nak pun kalau Tuhan tak nak kata tak jadi. Kita nak masuk syurga tak? No. Nak jadi kerja tak? No. Nak rajin tak ngaji? No. Nak rajin belaka, nak rajin semaya, rajin ngaji, nak jadi kerja. No. Tapi Tuhan pesan dalam ayat ni kata wa ma tasyaun. Apa hang nak sana tak jadi, mereka kena Tuhan nak kata. Sebab tu kena minta dengan Tuhan. Kena minta seumur dengan Tuhan. Gapo kita nak? Kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakara wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Kalau ni bagi kita nak gapo kena minta dengan Tuhan dah. Sebab kalau kita nak tak ada kalau Tuhan tak nak kata. Tak nak kata. Sebab tu kita kata insya-Allah seumur. Lima insya-Allah ni kena ada seumur. Bagi kita nak gapo insya-Allah. Nak syurga pun Nabi suka kata insya-Allah. Nak kata seumur. Bagi kita ingat Allah, ingat syurga dah. Ingat go ni insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah maknanya jika Allah kana minta Tuhan nak kata kita nak ni. Abang kelimah keramat. Kelimah keramat. Sebab tak kata insya-Allah Tuhan jadi binasa. Siapa Nabi Sulaiman sendiri berkena kita akan ngaji semula tu. Dan Nabi Sulaiman sendiri pun pernah Tuhan bala dia dengan kelimah insya-Allah ni. Nabi sendiri pernah hadir. Dengan sebab kira dengan surah Kahfi. Kita ngaji tafsir semula tu. Lepas tu kata dalam pada itu akhir ayat surah ni Tuhan pitah dengan surah Mudassir ni ialah oleh itu tiadalah mereka dapat beringat, tak erti manusia ni tak ingat mereka jika dikehendaki Allah. Mereka Tuhan nak kata dia mengerti. Allah dialah Tuhan yang berhak dipatuhi perintahnya. Allah lah Tuhan yang kita mesti patuh taat pada perintah Tuhan. Gapo Tuhan suruh kena taat, kena perintah, kena dengar perintah Tuhan. Dan dialah jua Allah lah jua saja yang berhak memberi ampunan kepada orang yang beriman dan taat. Insya-Allah kita kata kita beriman dan taat, maka apalah kami ya Allah kesalahan kami sikit sebanyak ya Allah, kami tahu kami tak tahu, hok sikit hok banyak, hok sedang hok gelak, hok nyata tak nyata, semua tu kita minta dengan Tuhan. Itulah akhir surah Mudassir, serupnya surah Mudassir. Serupnya petanya surah ni adalah Tuhan ni derang mula-mula sekali ialah kerja dakwah. Tu kita akan dapat ngaji daripada surah ni insya-Allah. Itulah saja. Masa kita pun cukup rada ni hok gila-gila ni kita akan dengar lagi ustaz-ustaz lain lagi. Dan klik kita boleh doa sah ni saat ni. Klik baca doa tu saat ni. Dah baca dah alhamdulillah, tak apa tak ana lagi baru tahu hari ni. Mari kita klik amal untuk jauh pada 5 perkara. 5 perkara. Wallahu alam. Allah alam. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Innallaha basirun bil ibad. Allahumma ij'alna minal ladzina istama'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi